Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, kita sambung lagi bab 9 iaitu 9.1 warisan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang sistem pemerintahan beraja, adat dan adat istiadat kan. Okey, hari ni kita nak sambung lagi untuk perundangan. Okey, kita akan belajar ini perundangan, persuratan dan kesenian. Okey. Jadi buka buku teks awak muka surat 162. Okey, 162. Okey. Kita tengok kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis memantapkan sistem pentadbiran dengan melaksanakan undang-undang yang kemas dan teratur. Okey, sistem perundangan ini bertujuan untuk menjamin keadilan rakyat, melancarkan pentadbiran kerajaan dan memakmurkan negeri. Okey, sistem perundangan ini diwarisi hingga kini dengan beberapa pengubahsuaian dan penambahbaikan. Okey, adalah pengubahsuaian dia dan penambahbaikan kan. Okey, tengok dalam buku teks ada 5. Okey, iaitu ciri-ciri undang-undang tubuh kerajaan Kedah Darul Aman, undang-undang tubuh kerajaan Perlis dan undang-undang perlembagaan tubuh kerajaan Kelantan. Apa fungsi undang-undang tubuh itu? Okey, yang pertama, penggantian pemerintah. Okey, yang kita belajar sebelum ni, sultan atau raja hendaklah lelaki berketurunan raja, maksudnya dia anak ke raja lah, keturunan, dia tak boleh orang-orang biasa. Okey, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Okey, yang kedua, peranan sultan atau raja iaitu kedudukan sultan atau raja sebagai ketua negeri. Okey, dan ketua agama Islam. Okey, yang ketiga, badan penasihat sultan atau raja. Kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri diketuai oleh Menteri Besar sebagai yang dipertua yang membantu sultan atau raja dalam mentadbir negeri dan rakyat. Maksudnya raja dibantu oleh Menteri Besar hingga sekarang lah kan. Okey. Yang ketiga, kat sini ya. Tanggungjawab sultan atau raja, larangan kepada sultan atau raja, menteri atau jemaah menteri menyerahkan negeri atau kuasa kepada kerajaan lain. Contoh raja, dia dah malas dah nak jadi raja, dia kata nak bagi negeri ni kat orang lain tak boleh. Okey, tak boleh. Sultan atau raja berhak memilih menteri besar. Okey, menteri besar ni dipilih oleh sultan atau raja. Maksudnya untuk jadi menteri besar dia ada calon daripada parti yang kan yang menang pilihan raya kan. Okey, calon dia sampai jadi menteri besar, dan kalau diperkenankan oleh sultan baru boleh jadi menteri besar. Okey, hak rakyat dalam pentadbiran. Warga negara yang berumur 21 tahun atau lebih tinggal di dalam negeri layak menjadi ahli Dewan Undangan Negeri mengikut perlembagaan persekutuan. Okey, 21 tahun boleh mengundi kan dalam pilihan raya. Jadi selain daripada mengundi, dia juga layak untuk bertanding. Okey, kalau menang boleh jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Okey, tengok kat sebelah. Pemantapan undang-undang Islam. Okey, undang-undang Islam. Okey, kerajaan Kedah memperkenalkan enakmen zakat yang diuruskan menerusi penumbuhan sebuah jawatan kuasa pada tahun 1955. Itu Kedah. Okey, Kelantan pula memperkenalkan enakmen dan perkeliling berkaitan undang-undang jenayah Islam dan busana cara Islam dalam kehidupan rakyatnya. Okey, busana ni ialah pakaian. Okey, pakaian Islam macam mana? Awak macam tengoklah cikgu-cikgu atau pelajar-pelajar Islam pakaian menutup aurat. Okey, aurat dari kalau perempuan
Dari hujung rambut tak boleh nampak sampai kaki, yang boleh nampak muka dengan tangan. Okey. Dan kalau lelaki dari pusat ke lutut. Okey, hukum maksiat di Kelantan ditulis pada abad ke-19 yang melarang perbuatan laga lembu dan persembahan menora. Okey, laga lembu tu ambil 2 ekor lembu suruh laga. Dia tak boleh sebab dia macam menganiaya binatang. Laga lembu, laga ayam. Okey, persembahan menora ni macam tarian-tarian lah. Ada tarian menora. Okey. Okey, kita masuk yang seterusnya iaitu persuratan. Okey, kegemilangan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis turut mewariskan hasil karya persuratan. Persuratan ni karya tulisan, okey, yang sangat bernilai dan masih kekal hingga hari ini. Okey, karya-karya persuratan masih menjadi asas rujukan utama dalam kewujudan sesebuah kerajaan. Okey, kita tengok karya yang pertama ni. Okey, karya yang ni. Okey, Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah merupakan karya Muhammad Hassan bin Datuk Kerani Muhammad Arsyad pada tahun 1927. Okey, mencatat sejarah Istana Kedah dan pentadbiran di Perak. Okey, mengisahkan pengasasan dan senarai pemerintah pembukaan ibu kota, alat kebesaran diraja iaitu Nobat dan Perislaman pemerintah kerajaan Kedah. Macam mana kerajaan Raja Kedah memeluk agama Islam. Okey, kalau awak tengok zaman dulu tulisan yang digunakan ialah tulisan Jawi. Okey, yang kedua, Hikayat Merom Mahawangsa dihasilkan sekitar tahun 1821 mengisahkan pengasasan kerajaan Kedah, pembukaan kota pentadbiran dan perislaman pemerintah. Ini Hikayat Merom Mahawangsa ni. Okey. Yang ketiga, Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah ditulis oleh Wan Yahya bin Wan Muhammad Taib pada tahun 1911, mencatatkan secara kronologi maklumat jurat pemerintah negeri Kedah dari tahun 630 Masihi hingga 1911. Okey, memaparkan perkembangan ekonomi dan pentadbiran kerajaan Kedah menerusi pembahagian daerah yang ni. Okey. Seterusnya, yang syair Sultan Maulana dihasilkan pada zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II iaitu 1804 hingga 1845 berkaitan tentang kisah peran tentera Kedah. Maksudnya kisah peran tu dia buat jadikan syair. Okey, dipersembahkan dalam bentuk syair. Bentuk syair macam mana? Macam tersebut kisah. Macam tu lah. Dia kena nyanyi, baca dengan nada. Okey? Yang ni syair dia lah tu. Okey? Dan tulisan Jawi. Yang seterusnya, Hikayat Seri Kelantan dipercayai ditulis pada tahun 1914 mengisahkan pemerintahan negeri Kelantan sejak zaman Cik Siti Wang Kemban, Puteri Saadon dan Raja Abdullah hingga tahun 1900. Okey, kat Kelantan je. Ada pemerintah perempuan. Okey? Dan yang terakhir sekali, yang ni dah ditulis dalam bahasa, dalam tulisan bumi, kan? Detik-detik sejarah Kelantan ditulis oleh Sa'ad Syukri bin Haji Muda pada tahun 1971, mencatatkan sejarah pengasasan kerajaan Kelantan dan peristiwa penting setiap pemerintah. Okey? Ini antara penulis-penulis zaman dahulu yang masih digunakan untuk mencatat sejarah. Okey? Okey, seterusnya yang terakhir iaitu kesenian. Okey, pengasasan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis juga menyumbang kepada warisan kesenian warisan kesenian yang merupakan identiti untuk setiap kerajaan ini masih kekal hingga hari ini. Okey, aspek warisan tersebut termasuklah seni ukir. Seni ukir, jadi kita belajar seni bina, seni pertukangan dan barang perhiasan. Okey, seni kraftangan, seni persembahan dan seni silat. Okey. Tengok seni ukir. Okey, pernah tengok tak ukiran ni? Yang ni.
Okey, biasanya kalau ukiran ni dia banyak ada dekat rumah-rumah lama, istana ataupun dekat masjid. Masjid tu kat mimbar tu kan, yang tempat imam baca khutbah tu. Okey? Banyak diwaisi di Kelantan dan Kedah. Ada banyak kat Kelantan dan Kedah. Okey, motif haiwan dalam karya telah digantikan dengan motif alam yang bersesuaian dengan amalan Islam. Awal-awal dulu dia orang buat motif haiwan. Lepas tu makin lama dah tak boleh bertukar kepada motif alam. Iaitu bunga, daun, okey? Yang bersesuaian dengan amalan Islam. Kekal sebagai hiasan pada istana, rumah dan bangunan seperti masjid. Maksudnya masih ada rumah, istana ada, rumah yang lama-lama, yang zaman dulu atau bangunan seperti masjid. Okey, seni bina, warisan seni bina. Berupa binaan istana serta ukiran daripada kayu berkualiti. Keunikan binaan rumah tradisional Melayu ialah tebal layar berbentuk V terbalik. Okey, ni V terbalik ni. Kat sini ni. Okey. Yang dihiasi dengan ukiran bermotifkan alam. Okey, banyak tiang yang menggunakan hasil hutan tempatan dan berdaya tahan dengan perubahan cuaca. Okey. Awak nampak tak ni dia ada ukiran dia kat sini ni. Kan? Kat sini pun dia ada ukiran juga ni. Susah nak ukir tu. Okey? Lepas tu hasil hutan ni macam kayu-kayu tiang ni, tiang kat sini-sini ni, dia orang guna hasil hutan yang berdaya tahan. Maksudnya kalau tu pakai kayu cengal, kan? Okey? Okey, tengok seterusnya, warisan seni pertukangan dan barang perhiasan. Okey. Pertukangan perhiasan daripada emas dan perak telah menyelahkan kreativiti masyarakat tempatan. Biasanya emas dan perak ni dipakai oleh perempuan lah kan. Okey, ataupun kalau alat senjata lelaki. Okey, pertukangan senjata tradisional seperti keris berkembang pesat terutamanya di Kelantan. Ni cara pertukangan emas ni nak buat dengan keris ni. Macam mana nak buat jadi bentuk macam tu? Susah kan? Okey, seterusnya. Okey, sini warisan. Tak nampak. Seni kraft tangan. Okey. Berkaitan dengan kreativiti hasil kraft tangan masyarakat seperti ayam mantika dan baku rotan. Pernah tengok ayam mantika mengkuan kan? Baku rotan. Okey, Kelantan terkenal dengan warisan pembuatan wow dan batik. Okey, ni batik yang lukis-lukis lepas tu warna, dan ni tengah buat wow. Okey. Warisan seni persembahan merupakan keunikan pada setiap kerajaan. Okey, awan batik merupakan pelipu lara di Perlis. Okey, pelipu lara ni maksudnya orang yang mencerita. Maksudnya dia cerita pada suatu hari dengan nada dia lah. Okey. Wayang kulit telah diangkat sebagai warisan kebangsaan di bawah kategori warisan tidak ketara. Dan Mek Mula merupakan teater tradisional negeri Kedah yang kekal hingga hari ini. Maksudnya teater dulu-dulu mana ada TV kan? Okey, tak ada TV, hiburan, tak ada handset, tak ada telefon, tak ada Facebook apa semua tak ada. Jadi hiburan mereka ialah dengan mendengar orang bercerita ataupun mewayang kulit ataupun melalui teater. Okey, yang terakhir ialah warisan seni silat. Tahu kan silat kan? Okey. Merupakan seni atau kepandaian berjuang dengan menggunakan ketangkasan menyerang dan mempertahankan diri. Okey, tapi kini seni silat juga digunakan sebagai persembahan istimewa dalam sesuatu majlis dan menjadi acara yang dipertandingkan di peringkat antarabangsa. Okey. Ada soalan? Kalau ada soalan boleh cakap dengan cikgu boleh tanya cikgu. Cikgu tunggu. Okey?
Kalau ada soalan. Kalau tak ada, kita berhenti setakat ini dulu untuk hari ini.